A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Wa ma kunna muttaqin. Wa la udwana 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala anbiya'il mursalin wa alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Yang saya muliakan Tuan Guru, Tuan Muallim, para asatizah, para peserta yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Kita bersyukur sebab begitu lama kita telah bercuti barangkali dalam PKP, dan hari ini dengan penuh kesyukuran kita dapat bersama dalam kuliah hari ini. Izinkan saya untuk membincangkan buku saya terbaru sebagaimana yang disebutkan oleh Tuan Pengerusi tadi, yaitu buku Kehidupan Bintang Islam, Sinar Islam di Rusia dan Transonia. Dan khusus untuk ini saya untuk lihat Islam di Rusia. Dan inilah buku yang saya masukkan tadi. Tuan-tuan boleh membacanya dan menghadamnya. Kemudian saya membincangkan di sini sebahagian daripada isi kandungannya, yang barangkali saya tambah dengan fakta-fakta yang untuk melengkapkan perbincangan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mula-mula sekali kita lihat sejarah Nabi Nuh AS. Apakah hubungan Nabi Nuh dengan masyarakat Islam di Rusia? Dalam surah Al-Qamar Allah menceritakan peristiwa ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kadzabat qablahum qaum Nuh fakazzabu 'abdana wa qalu majnun wasdujir. Wa darabu anni malum fantasir. Faftahna abwaaba as-samaa'i bima'in munhamir. Dan telah katakan sebelum mereka, kaum Nuh telah mendustakan Rasul kami, telah mendustakan Nuh, dan fakazzabu, mereka mendustakan abdana, dan mereka mendustakan hamba kami. Wa qalu majnun wasdujir, dan mereka mengatakan Nabi Nuh ialah orang gila, orang yang perlu dihalau daripada masyarakat. Pada Arabu anni maulum fantasir, lalu Nabi Nuh berdoa dan berkata kepada Tuhannya bahawa sesungguhnya aku telah kalah, dan aku telah kalah kepada kaumku, dan ya Allah berilah kemenangan padaku. Lalu Allah mengatakan faftahna abwaaba as-samaa'i munhamir, lalu Allah bukakan pintu dengan air yang mencerah-curah. Wajana Allah dan fataqal ma'ala hamdin qadir, dan kami pancarkan pada bumi mata air, lalu air di langit, air daripada langit, air daripada bawah bertemu, dan fataqal ma'ala hamdin qadir, sebagaimana yang Allah telah takdirkan peristiwa itu. Ini menggambarkan kaum Nabi Nuh yang degil. Lalu Nabi Nuh berdoa kepada Allah supaya diberikan kemenangannya. Lalu Allah menghancurkan kumpulan ini dengan bah yang besar. Sebagaimana Allah sebutkan bahawa air turun daripada langit, air keluar daripada bumi. Lalu terjadilah bah dan kapal Nabi Nuh melayar, sebagaimana Allah sebut, wa hamnahu ala dzatal wadusur, dan kami bawa Nabi Nuh bersama dengan orang yang beriman di atas kapal yang dibuat daripada alwah, kayu dan paku. Nabi Nuh membuat kapal dan paku. Hadiahnya jazakallahu kena kafir, dan kapal yang lain dan perhatian Allah, dan itulah balasan kepada mereka yang menolak kebenaran. Walau katakan ayatan falmin mudakir, dan kami telah tinggalkan kesan peristiwa tersebut, dan apakah mereka mengambil pelajaran. Pada jemaah yang saya maksud yang hormati, ini kisah Nabi Nuh. Kaum Nabi Nuh telah ditenggelamkan Allah dalam peristiwa bah yang besar, sebagaimana Allah janjikan dalam ayat tadi. Dan akhirnya kapal Nabi Nuh pun berlabuh, sebagaimana yang Allah sebut dalam surah yang lain. Wa qila ya'tu abla'i ma'aki wa ya sama qabli wa ghidal ma wa qad amru wastawat al-judi wa qila budal lil zalimin. Surah Al-Azim. Dan dikatakan kepada bumi, wahai bumi, telalah air kamu, wahai sama, wahai langit, dan tariklah kembali air yang kamu turunkan. Maka air pun surut, dan Allah telah melaksanakan
rusanya. Lalu kapal pun berlabuh di atas gunung judi. Maka dikatakan alangkah jauhnya bagi mereka kaum yang zalim. Dalam ayat ini Allah menceritakan kapal Nabi Nuh berlabuh di atas gunung judi. Di manakah gunung judi ini? Telah dikaji begitu lama, dan mereka telah temui kapal Nabi Nuh dalam 50 tahun lepas di atas gunung judi sebagaimana Allah sebut ini. Di manakah gunung judi ini? Gunung judi ini berada di utara Turki, di bawah Rusia sedikit. Disitulah kapal Nabi Nuh ditemui dalam bentuk yang sudah menjadi hampir batu. Kapalnya sangat besar dan ditemui di sini, dan diturunkan satu bangsa yang keturunan dari Nabi Nuh AS. Sebab manusia telah dimusnahkan oleh Allah SWT seluruhnya. Yang tinggal adalah satu kapal Nabi Nuh bersama dengan mereka yang beriman seramai 80 orang. Dan apabila mereka mendarat, Allah telah takdirkan semua mereka telah meninggal dunia, kecuali 3 orang anak Nabi Nuh yang terselamat. Dan daripada 3 orang anak inilah maka seluruh manusia di atas bumi ini berkembang, dan kita semua daripada keturunan Nabi Nuh AS. Nabi Nuh daripada Adam AS. Inilah yang kita ceritakan, satu kaum yang menduduki di kawasan Rusia. Mereka mengatakan mereka adalah keturunan daripada Nabi Nuh AS yang masih tulen. Mereka mengaku bahawa mereka adalah keturunan Nabi Nuh AS yang belum bercampur. Siapakah mereka? Kita lihat sejarah umat Islam di Rusia. Inilah kapal yang dilihat pada langit, kapal Nabi Nuh yang dilihat pada langit dan ditemui di utara Turki dalam tahun 50-an. Walaupun kapal ini telah ditemui begitu lama, tetapi mereka tidak pasti apakah kapal itu kapal Nabi Nuh ataupun kapal lain. Kapal ini telah menjadi sebagai seperti batu, seperti fosil. Dan kita lihat kapalnya cukup besar, berada di atas puncak gunung judi. Dan cukup menarik, Allah menyebut wastawat ala judi. Wastawat ini, istawa dalam bahasa Arab maksudnya tempat rata, tempat tinggi tapi rata. Sebagaimana yang disebut oleh Al-Quran, begitulah kapal Nabi Nuh ditemui tempat yang tinggi tapi rata di atasnya. Di sini orang Turki telah lama menaikinya, dan mereka membawa tenaga mereka untuk digembalakan di sana. Mereka mengetahui bahawa kapal yang besar itu, tetapi mereka tidak tahu apakah sebenarnya kapal tersebut. Gunung yang mereka temui ini ialah gunung judi. Sebagaimana Allah sebut wastawat ala judi. Inilah mukjizat Al-Quran yang orang Kristian mencari kapal ini di tempat yang lain. Sebab dalam kitab Bible disebut bahawa kapal Nabi Nuh berlabuh di atas gunung Ararat, dan yang ditemui ialah bukan di atas Ararat, tetapi sebagaimana Allah sebut Al-Quran wastawat ala judi, dan disinilah bukit judi. Dan inilah mukjizat Al-Quran yang agung kita dapat saksikan hari ini. Dan tuan-tuan, kalau kita lihat kerangka ini, kita dapat lihat saiz kapal yang besar itu. Kalau kita ukur sebagaimana hadis-hadis sahih, kapal yang terdapat di judi mempunyai panjangnya 515 kaki, lebarnya 138 kaki. Tuan-tuan dibayangkan betapa besarnya. Ada 3 tingkat, dan sebagaimana Allah sebut, dia dibuat daripada wahamalnahu ala zatil hin wa dusur, dibuat daripada kayu dan paku. Ditemui kayu-kayu yang tebal dan paku yang banyak. Dan inilah tuan-tuan yang pengkaji untuk temui kapal Bahtera Nabi Nuh, dan mereka temui kapal-kapal yang banyak, papan yang sangat banyak, tebal, dan paku-paku yang banyak terdapat di atas gunung ini. Adapun orang Kristian, mereka disebut dalam kitab Bible kapal Nabi Nuh mendarat di atas gunung Ararat. Ini gunung Ararat. Mereka tidak temui kapal ini, tetapi mereka temui 200 km daripada gunung Ararat, yaitu di atas gunung judi sebagaimana Allah sebut dalam Al-Quran. Ini tuan-tuan lihat, kalau gambar itu jelas, yang Ararat dengan gunung judi begitu jauh, tempat yang berbeza. Itu sebab orang Kristian menutup fakta ini, sebab apa yang disebut oleh Bible tidak tepat sebagaimana yang ditemui dalam kajian arkeologi.
Dan tuan-tuan, kita lihat Allah menceritakan bahawa Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha, dengan nama Allah kami berlayar, Nabi Nuh berlayar dan kami berlabuh, kapal berlayar dan layar berlabuh. Dan subhanallah, kalau kita lihat dalam tafsir, Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha, dengan nama Allah kami berlayar, kapal berlayar dan kapal berlabuh. Apa yang saya sebutkan di sini ialah perkataan mursaha. Kalau kita lihat balau Al-Quran, perkataan arsa ataupun mursaha ini daripada perkataan arsa. Arsa ini maksudnya sauh. Kalaulah sauh kapal kita panggil ar-rasyah. Dan Allah menggunakan kalimah ini, Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha, dan dengan nama Allah kapal berlayar dan kapal berlabuh. Di situ berlabuh dengan sauh. Sebab mursaha itu maksudnya pelabuhan, tempat berlabuh, dan berlabuh dengan sauh yang disebut sebagai rasyah. Subhanallah. Rupa-rupanya kapal Nabi Nuh penuh dengan sauh. Batu yang sangat-sangat besar diikat di bawah kapal, tujuannya supaya kapal ini tidak terbalik. Dan kini ditemui batu ini sangat banyak. Yang Allah sebut Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha ini, rasyah ini, dan ditemui sepanjang jalan menuju ke Gunung Judi. Oleh sebab itu ahli ekologi menjangkakan apabila hari air telah surut, Nabi Nuh melucutkan satu demi satu sauhnya. Sebab air telah surut dan bertaburan sepanjang jalan ke Bukit Judi, kita temui batu-batu yang seperti ini. Lihat, batu ini ada lubang. Lubang ini diletakkan dengan tali yang besar dan diletakkan di bawah kapal. Dan inilah dipanggil angkara. Nabi Nuh bercakap dalam bahasa Sumeria, dan perkataan yang digunakan untuk sauh ini ialah angkara. Dibawa ke Eropah mereka sebut anchor. Ibu negara Turki namanya Ankara. Sempena ditemuinya sauh-sauh kapal yang banyak ini. Subhanallah, mukjizat demi mukjizat. Dan tuan-tuan lihat bagaimana besarnya batu, dan apakah saiz Nabi Nuh AS untuk membina batu seperti itu dan dapat menebuk batunya. Dan dikatakan Nabi Nuh seorang yang melakukannya. Ini mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Nuh. Sebab kapal ini Allah perintah supaya Nabi Nuh membina dengan perhatian Allah SWT. Batu-batu seperti ini ditemui banyak tempat, yang setiap batu ini ada lubang di atasnya. Dan dijangkakan apabila kapal menuju ke Gunung Judi, Nabi Nuh dan penduduk kapal membuang satu demi satu supaya kapal itu selamat mendarat di Gunung Judi. Dan kesan-kesannya dapat kita saksikan pagi ini. Dan Allah mengatakan, apakah kamu tak lihat tentang kesan peristiwa itu? Apakah kamu tidak mengambil perhatian, ambil tibar daripada peristiwa yang berlaku satu masa dulu? Dan Allah juga mengatakan, wa hamalnahu ala dzatil alwah wa dusur, dan kapal itu kami bawa Nabi Nuh bersama dengan orang yang beriman di atas kapal yang dibuat daripada alwah, kayu, wadusur, dan paku. Tuan-tuan, ini kapal yang ditemui dibuat daripada papan yang sangat tebal. Alwah maksudnya papan yang rata, bukan kayu yang bulat, bukan. Tetapi kapal ini dibuat daripada kayu yang rata, papan seperti kita kenal sekarang, dan sangat tebal yang ditemui tempat kapal ini berlabuh. Begitu juga tuan lihat serpihan kapal, kayu yang menjadi komponen badan kapal Nabi Nuh sangat-sangat besar, dan masih kita dapat temui. Dan mereka mengkaji berapa usia kayu ini, dan mereka telah memberikan angkanya yang saya tidak sebutkan di sini. Inilah kajian dilakukan oleh mereka, bukan kita. Dan inilah serpihan kayu daripada kaum Nabi Nuh. Tetapi sayang kayu ini dibawa balik ke Turki, dibawa balik ke England, dibawa balik ke Amerika, dibawa balik ke Jepun. Dan kerajaan Turki minta supaya kayu ini dikembalikan semula ke Turki, sebab dia sejarah keagungan Nabi Nuh AS yang mendarat di situ. Dan Turki ialah tempat kapal Nabi Nuh mendarat di utara Turki, dan orang Turki ialah keturunan Nabi Nuh AS. Tuan-tuan, Allah mengatakan wa hamalnahu ala dzatil alwah wa dusur, dan
kami bawa Nabi Nuh di atas kapal yang dibuat daripada papan dan paku. Di sini terdapat paku yang banyak. Paku yang dikesan dengan alat pengesan logam ditemui tertanam di kawasan Bukit Judi sangat banyak dan sangat banyak, dan ialah kesan kajian arkeologi yang merupakan rivet yang dipaku antara papan dengan papan, dipaku dengan paku yang panjang ini. Subhanallah. Inilah yang menyebabkan mereka mengatakan ialah kapal Nabi Nuh secara hampir yakin, sebab kapal ini yang ditemui hampir sama dengan apa yang Allah sebut dalam Al-Quran. Dari segi ukurannya, sebagaimana dah hadis Rasulullah menceritakan ukuran Nabi Nuh, kapal Nabi Nuh yang hampir sama yang ditemui di Bukit Judi, dan Allah mengatakan kapal itu mendarat di atas Gunung Judi. Inilah paku-paku, tuan-tuan. Paku-paku yang ditemui sangat besar, yang mengikat antara kayu yang besar dengan papan, yang dapat kita saksikan sampai hari ini sebagai sekesan kagungan mukjizat Al-Quran, sekiranya kita melihat dengan hati yang penuh keinsafan. Yang cukup menarik, tuan-tuan, apakah bumi kita ini telah ditutupi oleh air banjir ketika Nabi Nuh, dan buktinya ialah gunung-gunung yang berada di kawasan Turki, di kawasan Gunung Judi ini terdapat kulit siput. Terdapat kulit-kulit siput yang banyak. Di atas puncak gunung terdapat kulit siput. Apakah yang dapat kita gambarkan? Gambaran yang kita dapat kesimpulkan ialah puncak gunung pernah dilitupi oleh lautan. Barangkali ketika itu banjir yang musnahkan kaum Nabi Nuh telah meliputi sebahagian besar daripada bumi, yang menyebabkan kita lihat ada siput-siput yang kecil ini dipanggil fosil yang terdapat di atas gunung-gunung yang tinggi. Subhanallah. Dan akhirnya mereka pun berlabuh dan memulakan kehidupan baru. Ini ialah kalau kita lihat tasik ataupun laut, sama ada laut hitam yang terkepung oleh daratan. Lautan selalunya tidak ada daratan, dia terbuka, tetapi laut hitam dia dikepung oleh tanah, daratan. Dijangkakan bahawa di situlah ketika banjir besar Nabi Nuh, maka di situ air yang surut telah bertakung menjadi laut hitam yang kita saksikan hari ini. Begitu juga dengan laut Kaspia, yang dijangkakan bahawa banjir yang berlaku kawasan itu telah memenuhi kawasan itu dan meninggalkan lautan di atas tengah daratan, sebab lautan itu tidak ada tempat lain. Ini untuk kita perhatikan dari segi arkeologi yang sungguh indah untuk kita lakukan kajian. Di manakah kubur Nabi Nuh? Dalam riwayat dikatakan selepas berlaku banjir, Nabi Nuh bersyukur dan telah menuju ke Mekah dan meninggal di Ka'bah. Yang satu lagi riwayat mengatakan Nabi Nuh menuju ke Syria dan meninggal wafat di Syria. Dan kubur Nabi Nuh terdapat di Lebanon, sebagaimana tuan-tuan saksi di situ. Dan tempat kubur Nabi Nuh ini nama tempatnya Karak. Di situ dikunjungi oleh umat Islam, dikunjungi oleh orang Kristian, dikunjungi oleh Yahudi, sebab Nabi Nuh mempunyai sejarah yang sama di antara kita dengan mereka. Dan kubur Nabi Nuh ini panjangnya ialah 40 hasta. Panjang kubur Nabi Nuh 40 hasta. Dan subhanallah, kalaulah benar saiz Nabi Nuh sama dengan kuburnya, maka saiz Nabi Nuh ialah 60 hasta, 80 hasta. Dan tidak heran kita lihat batu sauh yang dia buat tadi sangat besar, yang bukan saiz kita. Dan dalam kubur ini ditemui panjang kubur Nabi Nuh ialah 40 hasta. Adapun tinggi Nabi Adam AS yang Allah ciptakan, dalam hadis yang sahih mengatakan bahawa tinggi Nabi Adam ialah 60 hasta. Bukan hasta kita, hasta Nabi Adam. Dan Nabi Nuh yang datang kemudian, saiznya telah berkurang menjadi 40 hasta. Saiz kita sekarang semakin lama semakin kecil, semakin kecil. Dan kita dapat bayangkan kalau Nabi Adam AS tingginya 60 hasta, Nabi Nuh tingginya 40 hasta, maka manusia semakin lama semakin kecil sampai hari ini. Inilah yang dapat kita pelajari
Dan Nabi Nuh meninggalkan 3 orang anak. Anak yang pertama bernama Sem, yang kedua nama Ham, yang ketiga nama Yafis. Yafis adalah anak yang tua, Ham anak yang tengah, dan Sem anak yang bungsu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muhammad, Rasulullah bersabda bahawa seluruh manusia hari ini yang ada ialah keturunan Nabi Nuh AS. Daripada 3 anak ini, anak yang pertama Sem ataupun Yafis, Ham dan Sem, Rasulullah menceritakan bahawa Sem ialah keturunan moyang kepada orang Arab, Ham keturunan ayah moyang kepada orang Afrika, dan Yafis ialah keturunan moyang kepada orang Rom. 3 bangsa besar dunia ialah tuan-tuan, ialah bangsa yang kita sebut Semitic, anak pada Sem, dan Yafis kita panggil Mongoloid, dan Ham kita panggil Africano. Polis forensik tuan-tuan, mereka klasifikasikan manusia kepada 3 orang anak ini, yaitu Africano, Semitic, dan juga Mongoloid. Kita semualah Mongoloid. Oleh sebab itu kita tahu keturunan kita. Hari ini manusia boleh tengok DNA kita. DNA kita ini kita dapat turut, kita dapat tracekan Y kromosom kita, yang dapat kita tracekan siapakah ayah kita. Dan orang barat tuan-tuan hari ini cukup kecewa apabila mereka uji DNA mereka uji DNA anak mereka, kedapati bahawa anak mereka itu yang mereka sangka anak mereka bukan anak mereka, sebab DNA tidak pernah berbohong. Kebanyakan orang Arab, apabila orang barat, bila mereka kaji DNA, didapati bahawa anak yang mereka sangka anak dia bukan anak dia, anak orang lain. Maksudnya istrinya telah curang. Dan inilah menjadi masalah besar pada masyarakat barat hari ini. Dan kita di Malaysia juga kita boleh lihat, tuan-tuan boleh cek DNA tuan-tuan dengan anak tuan-tuan. Jangan terperanjat. Dan sekarang teknologi, sebab Y kromosom yang Allah ciptakan tidak pernah berbohong. Dan kita dapat trace siapakah moyang kita. Dan inilah yang di-trace oleh pengkaji moden hari ini. Manusia terbagi pada 3 jenis manusia. Darah juga 3 jenis, A, B, O, daripada 3 ayah yang sama, yang berbeza. Dan oleh sebab itu darah telah bercampur. Dan kita lihat, maka Yafis yang saya nak sebutkan, Yafis ialah anak Nabi Nuh yang paling besar keturunannya di atas muka bumi. Dan dia telah meninggalkan satu keturunan yang besar di selatan Rusia. Dan kumpulan ini dinamakan bangsa Chechnya. Bangsa Dagestan ialah keturunan Nabi Nuh yang tulen. Mereka lah kaum yang paling perkasa di atas muka bumi. Dan Rusia yang selalu menang dalam sukan Olimpik disebabkan oleh keturunan Nabi Nuh ini. Inilah yang kita telah mengkajikan dalam partai ini. Dan mereka ialah keturunan daripada Yafis. Dan kalau kita tanya orang Cina, siapakah yang anda? Moyang kami adalah orang yang selamat daripada banjir. Tuan-tuan boleh semak dengan orang Cina di Malaysia. Mereka masih mengaku bahawa moyang mereka lah orang yang terselamat banjir, iaitu Nabi Nuh AS. Memang benar, orang Jepun, orang Cina, Rusia, orang Eropah daripada ayah sama, iaitu Yafis bin Nuh AS. Dan kita boleh confirm hari ini dengan kajian DNA. Dan mereka pernah mengkaji DNA seluruhnya, dan mereka mengatakan bahawa bangsa yang paling dominan ialah bangsa keturunan Yafis bin Nuh AS. Bangsa inilah bangsa Eropah, bangsa Rusia, bangsa Jepun, bangsa Cina. Inilah bangsa yang pada keluarga yang paling besar dunia, iaitu kuasa daripada bangsa Yafis bin Nuh AS. Adapun bangsa daripada Sem menurunkan dan orang Yahudi. Itu sebab mereka sebut Semitic. Semitic maksudnya keturunan daripada Sem. Dan mereka mengatakan mereka adalah angka Sem. Mereka masih mengaku mereka angka Sem, maksudnya anak daripada Sem. Dan tuan-tuan, bangsa yang kulitnya gelap ialah anak Abraham, yang disebut dalam polis forensik hari ini dipanggil Africano, iaitu mereka lah yang dicirikan penduduk di Afrika. Selepas banjir telah berakhir, Nabi Nuh minta supaya anaknya Yafis naik ke utara. Diminta supaya anaknya Sem turun ke bawah, dan Ham supaya turun ke bawah ke Afrika. Dan ini menurunkan 3 bangsa dunia yang bersaudara. Peperangan hari ini ialah peperangan di antara saudara mara. Sebab kita satu
Kalau kita lihat DNA kita semua sama, daripada hujung ke hujung dunia. Kita daripada keturunan yang sama, dan dapat kita buktikan dengan DNA, dan kita boleh buktikan dengan sejarah agung yang dinyatakan oleh penulis Islam. Tuan-tuan, manusia telah terpisah pada 3 bangsa yang besar. Yang kuning itulah bangsa Sem, yang kebanyakannya ialah orang Arab. Ialah bangsa daripada ayahnya bernama Sem bin Nuh AS. Dan Ham ialah menemukan bangsa Afrika yang gelap, kulit rambutnya yang kerinting. Dan bangsa Yafis, bangsa yang paling handsome di atas muka bumi. Itulah yang merah, menurunkan seluruh bangsa Eropah, bangsa Afghanistan, bangsa Rusia, bangsa Jepun, Mongolia, dan juga bangsa Cina daripada keturunan yang sama. Ini cirinya, kurang ini yang dalam sejarah dunia, mereka lah pemimpin dunia. Sedangkan anak daripada Sem kebanyakanlah para rasul yang Allah utuskan semua daripada keluarga Sem. Adapun Yafis, Allah tentukan mereka lah penguasa dunia di timur dan barat. Dan itulah yang dicatatkan oleh sejarah Islam, umpamanya yang dicatatkan oleh Ibnu Katsir di dalam kitabnya bernama Bidayah wa Nihayah, ataupun yang ditulis oleh Ibnu Athir di dalam kitabnya bertajuk Al-Kamil Bitarikh, ataupun yang ditulis oleh At-Tabari, Tarikh Tabari. Mereka menceritakan perkara sama, termasuk tafsir Al-Qurtubi juga menceritakan perkara yang sama. Dan subhanallah, kita semua bersaudara. Dan saya nak fokuskan satu bangsa yang tinggal di kawasan Kaukasus, iaitu bangsa keturunan Nabi Nuh yang asli. Itu bangsa Kaukasus. Tuan-tuan lihat, inilah manusia di atas muka bumi, khususnya bangsa Yafis. Bangsa Yafis inilah menurunkan bangsa-bangsa yang besar dunia. Daripada timur ke barat, kebanyakan keluarga inilah yang menjadi penguasa dunia. Daripada timur dan barat sepanjang sejarah manusia. Dan saya tidak ada masa untuk menceritakan keturunan mereka, termasuklah Turki, termasuklah orang Eropah, termasuklah orang Itali, termasuklah orang Rom, sebagian Rasulullah sebut tadi. Rasulullah sebut satu bangsa saja, Rom, tetapi kalau kita lihat keluarga Yafis ialah keluarga daripada timur ke barat, meretasi seluruh benua Asia sampai ke Eropah. Dan keluarga ini keluarga yang sangat besar. Dan tuan-tuan lihat di situ, di antara keturunan Nabi Nuh, keturunan melalui Nabi Nuh, melalui Yafis, ialah bangsa Tatar, bangsa Rusia, bangsa Turki, bangsa Cina, bangsa Jepun, Korea, daripada ayah sama. Dan sekarang kita boleh buktikan dengan DNA. Dan hari ini dibuktikan bahawa dengan J2 DNA ini, bagi tuan-tuan yang mengkaji polis forensik sangat faham. Dan mereka dapat trace kembali bahawa bangsa yang predominan ialah bangsa Yafis, iaitu yang menduduki Eropah sampailah ke China dan Rusia. Tuan-tuan, kita satu bangsa. Dan hari ini kita lihat di manakah keluarga Yafis. DNA menceritakan yang paling banyak ialah di kawasan Tengah Asia. Sebab kapal Nabi Nuh berlabuh di Gunung Judi di kawasan selatan Rusia. Kemudian bangsa-bangsa Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, semuanya daripada keluarga sama. Termasuk bangsa Xinjiang, termasuk bangsa China, Korea, Jepun, daripada ayah yang sama. Dan ciri kaum ini, mereka sangat pintar dalam hubungan dunia. Dan itulah yang kita saksikan. Dan kebanyakan orang Eropah, orang Spanyol, orang Itali, orang England daripada ayah sama. Keturunannya sama dengan orang Cina. Orang Cina dengan orang England, orang ayah yang sama. Dan inilah yang ditunjukkan oleh kajian ini. Dan saya ingin fokuskan kepada bangsa yang tinggal di pegunungan ini. Baru-baru ini mereka sangat heran sebab mereka kaji orang Jepun dengan orang Korea dan orang Turki, ayah sama, yang mengesahkan apa yang ditulis oleh ulama kita di dalam Al-Kamil Tarikh ataupun dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Dan mereka dapat confirm bahasa Turki, bahasa Korea, bahasa Jepun daripada bahasa induk yang sama. Tuan-tuan, kita lihat bahasa Melayu, bahasa Polinesia, dia ada hubungan dengan bahasa di ujung Eropah. Saya pernah sampai ke Romania. Orang Romania sebut tilam itu lembek, macam orang Kelantan sebut lembek. Orang Kelantan dengan orang Romania hampir sama sebutan.
Sedangkan orang Kelantan dengan Romania tidak pernah ada hubungan. Mereka sebut ye di belakangnya. Duit mereka nama lie. Ore dia sebut. Macam orang Kelantan sebutan sama. Dia sebut mama. Kita sebut mama. Dan permainan tradisi orang Romania ialah tenteng, main atas tanah. Dan orang Kelantan juga main tenteng. Bagaimana kedua bangsa yang terpisah ini mempunyai ciri yang sama? Dan kita percaya ayah sama. Ia telah terpisah apabila berlaku penyebaran Mesir ke atas muka bumi, dan mereka telah buktikan hari ini bangsa Jepun, Korea, Turki asalnya ayah sama. Tuan-tuan yang saya hormati, ada kulit hitam, ada kulit putih, ada kulit kelabu, ada kulit ungu. Inilah manusia keturunan daripada Adam AS. Dan tidak siapa yang lebih mulia kecuali mereka yang bertakwa. La fadla Arabin ala ajamiyin. Tidak ada kelebihan orang Arab kata seorang bukan Arab. Wala fadla Arabin ajamiyin ala Arabiyyin. Tidak ada kelebihan orang bukan Arab kata seorang Arab. Wala ahmaro ala aswada. Tidak ada kelebihan orang kulit merah ke atas kulit hitam. Wala aswada ala ahmaro. Tidak ada kelebihan orang kulit hitam ke atas kulit merah. Illa bitaqwa, kecuali yang memisah kita adalah takwa. Tuan-tuan, kita lihat orang kulit putih, kulit hitam. Ini kita dapat lihat bahawa yang paling sihat ialah orang kulit hitam. Orang kulit putih tidak sihat. Dan kita lihat, kalaulah dalam Olimpik yang selalu menang dalam sukan ialah orang Afrika, ketakasan ialah orang Afrika, dan kulit putih menunjukkan tidak sehat. Inilah tuan-tuan yang ditunjukkan oleh kajian yang disebutkan dengan kajian genetik manusia. Dan darah ABO, tuan-tuan, menggambarkan keturunan kita. Manusia ada 3 jenis darah ABO. Tuan-tuan, yang AB itu bukan kategori. AB ialah darah ganjil. Yang besar ialah ABO. Tidak ada yang ketiga, keempat. Dan kita lihat siapakah mereka itu. Dan kumpulan manusia inilah menentukan siapakah ayah kita. Dan Nabi Nuh menjadi ayah kedua selepas Nabi Adam AS. Dalam hadis-hadis yang menggambarkan Nabi Adam, khalaqallahu Adam wa tuluhu sittun nasirran. Allah ciptakan Adam, dan ketiga Nabi Adam ialah 60 hasta. Dan manusia akan berkurangan. Cuba tuan-tuan bandingkan Nabi Adam dengan kita ini. Nabi Adam saiz 60 hasta ialah yang di sebelah kiri. Kita di yang paling kanan. Itu saiz kita dengan ayahanda yang pertama. Dan banding kita dengan Nabi Nuh ialah kita dengan orang yang kedua itu. Nabi Nuh tinggi, kita sangat kecil. Dan tuan-tuan, inilah Allah takdirkan manusia semakin lama semakin kecil. Dulu apabila mereka mulakan kehidupan di atas muka bumi, kehidupan atas bumi ini sangat sukar, dan Allah sediakan fizikal yang besar. Semakin lama semakin tinggi, dan teknologi telah bermula, maka tidak perlukan tenaga yang besar. Barangkali kita semakin lama semakin kecil. Inilah yang Allah tentukan. Dan beberapa tahun lepas, mereka ingin membuat jubah Nabi Adam AS. Dan mereka ingin tengok berapa besarkah kalaulah Nabi Adam dapat kita bandingkan dengan 60 hasta. Dan mereka telah membuat jubah Nabi Adam itu sebelah ini. Dan untuk angkat baju ini dengan kren yang paling tinggi, untuk menggambarkan saiz kita dengan Nabi Adam AS. Dan kalau kita bandingkan tuan-tuan, tinggi Nabi Adam dengan menara jam di London, dan tuan-tuan bandingkan manusia hari ini yang kecil, paling kecil di sebelah kiri, itu saiz kita. Berbanding Nabi Adam, berbanding dengan bangunan-bangunan yang ada sekarang, kita semakin lama semakin kecil. Akhir dunia semakin kecil, semakin kecil dan kecil. Ini ialah bangsa keturunan Nabi Nuh AS. Anak Nabi Nuh ada nama Masyih, ada nama Taros, ada nama Tobal, ada nama Magos. Dan Yajuj Majuj ialah daripada keturunan Magos, anak daripada Yafith. Dan Yajuj Majuj yang bakal timbul ialah bukan orang daripada langit, orang seperti kita, keturunan daripada Nuh AS yang sangat jahat. InsyaAllah kita lihat kisah seterusnya kalau kita masuk dalam kuliah yang akan datang, bagaimana Zulkarnain membina tembok apabila mereka telah sampai ke kawasan ini. Dan tembok yang dibina oleh Zulkarnain dapat kita saksikan sampai hari ini. Dan orang yang jahat itulah orang yang berada di sempadan antara tembok yang berada di selatan
Rusia dengan utaranya. Dan saya nak sebut orang Chechnya, Chechen. Inilah bangsa yang tulen daripada keturunan Nabi Nuh. Mereka menyebut kami berbangga, kami bangsa yang belum bercampur daripada Yafith bin Nuh AS. Dan ciri bangsa ini bangsa yang paling perkasa. Begitu juga bangsa Dagestan yang duduk di sebelahnya. Dan buku saya mengenai tentang bangsa ini. Buku yang saya tulis ini ialah banyak membicarakan bangsa ini, bagaimanakah mereka memeluk Islam dan sifat mereka, perjuangan mereka menentang Rusia dan sebagainya. Dan mereka sama seperti kita, mereka bermazhab Syafi'i dan mereka mengamalkan tarikat yang banyak. Kekuatan mereka adalah mereka mengamalkan tarikat, zikir yang sangat banyak. Itulah bangsa Chechnya yang ditindas sepanjang zaman oleh Rusia, dan mereka tinggal di kawasan pegunungan ini. Habib tuan-tuan yang perkasa dalam sukan tinjunya datang daripada bangsa yang sama. Bangsa Dagestan, bangsa Chechnya, Chechen daripada bangsa keturunan Nabi Nuh AS, dan mereka menjaga keturunan mereka supaya tidak bercampur dengan bangsa lain. Mereka tinggal di pegunungan dan mereka sangat-sangat perkasa. Kebanyakan mereka menternak kambing besar seperti itu, dan mereka lah bangsa yang sangat perkasa. Tuan-tuan lihat saiznya. Dan mereka tidak pernah tunduk kepada Rusia. Rusia mempunyai senjata yang banyak. Mereka berjuang dengan iman dan takwa. Sepanjang sejarah Rusia, mereka tidak pernah dapat dikalahkan. Mereka keluar berjihad, cita-cita untuk mati, untuk syahid. Dan Rusia kata, bagaimanakah kami untuk berjuang dengan orang yang turun berjuang untuk mati? Kami berjuang untuk hidup, tidak mungkin dapat memenangi ke atas orang Chechnya dan ke atas orang Dagestan. Dan dikatakan bangsa ini bangsa yang sangat taat kepada Allah SWT. Mereka lah bangsa yang sangat cinta kepada Rasulullah. Dan jangan sekali-kali menghina Rasulullah depan mereka. Mereka sanggup mati. Tuan-tuan lihat bagaimana Habib ketika dia dalam gelanggang tinjunya, dia mendengar orang menghina Rasulullah di luar, dia keluar. Ini sifat orang Dagestan yang sangat patuh pada Islam. Dan mereka lah bangsa yang tidak pernah tunduk pada Rusia. Mereka mengamalkan amalan tarikat, dan dikatakan mereka berzikir 1 juta. Orang Malaysia saya dengar paling banyak 10,000. Tetapi orang Chechnya, orang Dagestan berzikir 1 juta. Kekuatan mereka lah zikir. Dan tuan-tuan, wanita mereka dianggap wanita yang tercantik dunia. Kalaulah kita pergi Grozny, mereka mengatakan wanita mereka sembunyikan sebab terlalu cantik. Dan bangsa yang paling cantik dunia ialah bangsa Chechnya, bangsa Dagestan. Dan inilah yang mereka isytiharkan. Dunia isytiharkan wanita yang paling cantik dunia ialah bangsa Chechnya. Tuan-tuan yang saya hormati, bagaimanakah Islam sampai ke sini? Ketika Rasulullah, Islam belum sampai. Kemakatan Rasulullah, wafat Rasulullah, ketika pemerintahan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, umat Islam telah menghantar pendakwah mereka ke sini. Di sini dekat dengan Laut Hitam, dekat dengan Laut Kaspia. Dan selepas ketika zaman Sayyidina Abu Bakar, selepas Khalifah Sayyidina Umar Ibn Khattab, dihantarnya satu rombongan yang ramai daripada orang Quraisy untuk sampaikan mesej kepada orang Chechnya dan kepada orang Dagestan. Itu sebabnya orang Chechnya dengan Dagestan menerima Islam secara langsung daripada sahabat Rasulullah. Mereka telah menerima Islam sejak pada zaman yang awal. Dan bangsa bandar besar mereka bernama Derbent. Tuan-tuan barangkali telah pernah melawat Derbent. Derbent ialah ibu kota Dagestan, dan Grozny ialah ibu negara Chechnya. Dan dua-dua bandar ini menjadi mercu tanda Islam yang awal. Sebelum Islam sampai ke negara kita, Islam telah sampai ke sini. Banyak bukti-bukti untuk menunjukkan bahawa Islam sampai di sini awal. Ketika zaman Khalifah Umar bin Khattab, Sayyidina Umar telah menghantar sahabatnya bernama Sarakah bin Amr radhiyallahu, dan telah sampai ke tembok Zulkarnain. Tembok Zulkarnain berada di sini, tuan-tuan.
yang memisahkan orang selatan dengan utara. Dan Sayyidina Umar minta supaya dikaji di manakah letaknya tembok Zulkarnain yang disebut dalam surah Al-Kahfi. Dan mereka menuju ke sini, dan di sini mereka sebut bab al-bab, maksudnya pintu kepada segala pintu. Sebab orang di utara tersekat ke selatan disebabkan ada tembok Zulkarnain, mereka tidak boleh turun ke selatan. Dan sekiranya pintu itu dibuka, maka mereka boleh turun ke selatan. Dan itulah yang berlaku ketika zaman Sayyidina Umar. Dan selepas itu kita lihat Islam telah sampai di sini ketika zaman Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Dan para sahabat yang dihantar di sini adalah daripada bangsa Quraisy, bangsa terpilih yang dihantar oleh sahabat Rasulullah. Saya ingin sebut beberapa orang sahabat Rasulullah yang dihantar ke sini. Antaranya ialah seperti disebutkan tadi, ialah Amru bin Sarakah, kemudian Bakir bin Abdullah, Abdurrahman bin Rabi'ah, Habib bin Muslimah, Huzaifah bin Asid, dan Salman bin Rabi'ah, antara sahabat Rasulullah yang diutuskan ke sini untuk sampaikan mesej Islam kepada penduduk Chechnya dan Dagestan. Penduduk Chechnya dan Dagestan ialah antara manusia yang paling awal menerima Islam di luar Madinah, dan mereka berpegang Islam sampai hari ini. Walaupun mereka dizalimi oleh Rusia sepanjang zaman, tetapi mereka masih berpegang kepada keluhuran Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan melawat Durban, kita dapati bahawa di sini terdapat 40 kubur sahabat Rasulullah yang besar. 40 kubur Rasulullah, sahabat Rasulullah yang terdapat di Durban, yang barangkali kita tak temui sahabat Rasulullah berkumpul satu tempat. Negara kita, saya faham saja sahabat Rasulullah yang dimakamkan di negara kita, dan didapati akhirnya tidak benar. Maksudnya tidak ada seorang pun yang di sahih sahabat yang dibumikan di bumi kita. Tetapi di bumi ini 40 orang satu tempat saja. Dan inilah kelebihan bangsa ini menerima Islam secara langsung, bukan daripada seorang sahabat, daripada berpuluh-puluh orang sahabat. Dan kelebihan mereka mendapat Islam secara langsung daripada para sahabat Rasulullah. Dan inilah kekuatan orang Chechnya yang kita jarang mendengar cerita tentang bangsa ini. Inilah masjid yang paling awal yang dibina oleh para sahabat, yang telah dibaiki berkali-kali, dan sekarang menjadi masjid yang paling tua di Rusia. Barangkali ada dan tuan yang telah melawat, namanya Masjid Jumaah. Kalau tuan melawat Rusia, silalah melawat ke tempat-tempat yang bersejarah ini, sebab dia memberikan nilai tambah pada kita untuk melihat sejarah Islam yang awal yang dikaitkan dengan para anbiya. Dan di sini juga pernah dikunjungi oleh tokoh sufi yang agung, yaitu Syekh Junaid Al-Baghdadi. Ini kubur Rasulullah yang terdapat di Durban. Sebanyak 40 sahabat besar Rasulullah telah dimakamkan di sini. Dan di Madinah memang ramai, tetapi di luar Madinah kita tidak dapati bahawa kubur Rasulullah yang berkumpul lebih daripada 40 orang selain pada sini. Dan inilah sebahagian kubur-kubur yang telah disaksikan sampai hari ini, yang banyak terdapat di pegunungan Kaukasus. Sebab bangsa ini dipanggil bangsa Kaukasian kemudiannya. Dan bangsa Kaukasian ini, begitu juga orang Eropah mengaku mereka bangsa Kaukasian. Rupa-rupanya Kaukasian ialah bangsa keturunan Nabi Nuh AS melalui Yafith bin Nuh AS. Dan kubur-kubur ini dikatakan kubur-kubur orang Quraisy, sama ada sahabat Rasulullah ataupun tabi. Dan kita rasakan tabi sebab sahabat Rasulullah telah dikumpulkan di sini. Seluruh sahabat Rasulullah dikumpulkan di satu tempat. Sedangkan ada kubur yang banyak yang tidak dikenal pasti kubur siapa, tetapi dijangkakan bahawa kubur-kubur para tabi, dan mereka yang datang kemudian yang memakmurkan bumi ini sebagai bumi negara Islam yang awal di Rusia, bukan negara kita tetapi di tengah-tengah Rusia. Di sinilah hukum Islam dilaksanakan ketika zaman berzaman, dan kita hilang sejarah ini. Saya dengan rendah hati menulis kembali sejarah ini supaya kita kenang sebahagian daripada masyarakat Islam, saudara kita yang sedang berjuang, dan mereka sentiasa berjuang menentang Rusia yang lebih besar. Walaupun mereka saiz perkasa, tetapi mereka berdepan dengan senjata yang sangat canggih daripada Rusia dan USSR. Ini ialah kampung yang terdapat di tengah-tengah pegunungan Kaukasus,
Kampung ini dinamakan Kala Quraisy, maksudnya kampung orang Quraisy, dan sangat istimewa sebab para sahabat menghantar bangsa Quraisy untuk sampai ke Islam di sini, dan Quraisy adalah bangsa Rasulullah yang sangat mulia. Oleh sebab itu, apakah sebabnya para sahabat khusus menghantar bangsa Quraisy di sini? Dia adalah satu-satu yang sangat istimewa. Dan kita lihat bumi Islam ini, disinilah didirikan negara Islam yang awal, tetapi sejarahnya tidak dicatatkan dalam sejarah dunia. Dan kita lihat inilah perkampungan yang ditinggalkan oleh pendakwah-pendakwah yang asal. Perkampungan yang sangat sukar untuk hidup sebab di sini kawasan yang pegunungan, dan mereka meninggalkan kesan-kesan yang banyak yang saya tulis dalam buku inilah untuk kita kenal bahawa ada satu lagi masyarakat yang sangat setia pada Islam, tetapi kita tidak mengetahui sejarah mereka. Dan inilah sebahagian daripada kampung mereka yang ditinggalkan. Kebanyakan kita melawat Saint Petersburg, kita melawat Moskow, tetapi sekali-sekala mari kita melawat ke bawah. Sejarah Islam yang agung yang terdapat di bumi Rusia, itulah yang saya maksudkan apabila saya tulis buku ini. Kawasan ini kawasan yang sangat sukar untuk hidup, dan kebanyakan tempat ini telah ditinggalkan oleh kaum yang terdahulu, dan kita melihat kesan yang banyak. Tuan-tuan yang saya hormati, inilah negara mereka. Mereka sebut Kos Al-Islamiyah, yang mereka bercita-cita untuk menjadikan sebagai model negara Islam, dan mereka berada di bawah negara komunis. Ingat, Chechen, Dagestan ialah sebahagian daripada negara komunis Rusia. Mereka menentang Rusia untuk membentuk negara Islam yang merdeka. Walaupun sebahagian pada negara Islam telah merdeka daripada Rusia, apabila jatuhnya USSR pada tahun 1991, maka kita lihat Rusia tidak memberikan kemerdekaan kepada dua bangsa ini. Bangsa Chechen dan bangsa Dagestan tidak diberikan kemerdekaan sebab mereka lah bangsa yang paling banyak menentang Rusia sepanjang sejarah yang ditunjukkan oleh sejarah Islam. Dan tuan-tuan, kekuatan mereka ialah mereka mengamalkan zikir yang banyak. Mereka berzikir 1 juta, tuan-tuan. Tak pernah kita dengar orang yang lebih hebat daripada mereka. Dan setiap hari mereka berzikir. Dan mereka mengamalkan tarikat Rifa'iyah, mereka mengamalkan Naqsabandiyah, mereka mengamalkan Qadiriyah, dan mereka mengamalkan berbagai-bagai tarikat. Dan setiap penduduk Dagestan, mereka ada satu sekurang-kurangnya tarikat yang mereka amalkan setiap hari. Itulah Rusia tidak dapat kalahkan mereka. Kekuatan mereka lah kekuatan jiwa, dan logistik tentera Rusia tidak dapat mengalahkan jiwa yang diasuh dengan takwa dan zikir. Itulah yang ditunjukkan oleh bangsa ini, bangsa yang sangat hebat. Dan inilah imam mereka yang tidak pernah menyerah kalah kepada Rusia. Ditangkap, penduduk dibunuh, tapi mereka tidak menyerah. Digantikan oleh imam ini yang juga tidak pernah surrender kepada Rusia, dan diganti oleh Imam Syamil, dan Imam Syamil sekenal Indonesia. Kita lihat pemuda kita menjadikan Imam Syamil adalah sebagai inspirasi bagi pejuang Palestin. Tuan-tuan yang mengkaji pelajar-pelajar kita yang mengkaji tentang perjuangan Palestin, mereka memiliki contoh daripada perjuangan Imam Syamil. Sayang kalau kita tak pernah dengar nama Imam Syamil. Bangsa Dagestan yang tidak pernah menyerah kalah kepada Rusia, dan dia bersumpah untuk melaksanakan Islam di bumi Kaukas, ataupun kita sebut Kaukasus. Inilah kekuatan mereka. Mereka dibunuh sepanjang masa ketika pemerintahan Stalin. Lenin yang mengasaskan Rusia dengan nama USSR, dan dia telah membunuh umat Islam yang banyak. Kita lihat Stalin telah membunuh 34 juta umat Islam. Subhanallah. Mereka mengatakan bahawa kami ingin sama rata sebab mereka mengamalkan sosialisme. Mereka mengatakan bahawa sama rata. Rupa-rupanya sama rata dengan mereka, dan umat Islam harus dibunuh di bawah sosialisme. Sejarah menunjukkan bahawa sepanjang 74 tahun, daripada tahun 1918 sampailah tahun 1991, 34 juta umat Islam dibunuh sepanjang 74 tahun. Jumlah penduduk Malaysia hari ini, tuan-tuan, 32.7 juta. Bayangkan sebanyak rakyat Malaysia ini dibunuh oleh dua orang ini. Dan itulah sejarah pahit umat Islam bersama dengan mentang penjajahan untuk menjaga keimanan yang begitu kental di kalangan penduduk Chechen dan penduduk Dagestan.
Sayang sejarah ini kita tak pernah sampai negara kita. Dan saya menulis buku ini supaya kita tahu sejarah mereka. Sebab mereka lah sebahagian daripada jasad umat Islam. Seluruh umat Islam satu jasad yang sama. Kalaulah di sana sakit, kita juga sakit di sini. Kalaulah mereka sakit di sana, kita tak rasa sakit, apa maksudnya? Maksudnya badan kita telah lumpuh. Kita kena stroke 2 tahun apabila kaki dicubit tak rasa di atas. Kalaulah kita tak rasa apa yang dirasai oleh masyarakat kita di China, maka kita telah lumpuh. Ataupun kita sudah mati. Kalaulah kita masih hidup, maka kita tahu bahawa sebahagian daripada masyarakat kita sedang dihina, sedang dizalimi. Dan tahun 90-an tuan-tuan, kalau kita pergi ke Mekah, sentiasa berdoa tentang masalah Chechnya. Selain pada Bosnia yang dibunuh oleh Serbia, dan kita juga berdoa apabila Rusia membunuh umat Islam di Chechnya. Dan tuan-tuan, ketika umat Islam mentah Bosnia, maka kita berikan keadilan yang cukup luas kepada Islam dan bukan Islam. Sebaik saja kita kalah, Utsmaniyah telah kalah, negara Balkan diambil kembali oleh mereka. Mereka membunuh rakyat Bosnia begitu ramai. Kita dapat saksikan dalam zaman era kita, sebahagian daripada rakyat Bosnia datang ke negara kita, tetapi sebahagian daripada rakyat Chechnya yang juga dibunuh sama seperti Bosnia, mereka tidak sampai ke negara kita. Jadi kita terlepas pandang tentang masyarakat yang sedang dizalimi ini. Sedangkan mereka lebih dahsyat dizalimi. Dan dikatakan Bosnia hanya dibunuh 20,000, di sini 34 juta. Dan kita manakah nasib Islam yang berada di hujung di sempadan Rusia. Inilah negara USSR semasa dulu. Dan negara yang saya sebutkan tadi berada di bawah. Di sini kita lihat negara Islam yang dizalimi dan mereka tidak pernah hilang perjuangan. Dan penduduk Chechnya ini dihantar ke Siberia. Apabila masuknya Rusia ke dalam negara Islam, mereka menghalau umat Islam ini supaya keluar daripada Chechnya, keluar daripada Dagestan, dihantar ke kawasan yang paling hujung dunia, yaitu Siberia. Di sini menunggu mati sebab tidak ada makanan. Di situ ada salji sejuk, tidak ada rumah, dan umat Islam mati bergelimpangan di Siberia. Itulah jumlahnya jutaan yang menyebabkan mereka sengaja dibunuh di tempat yang paling remote. Dan ketika itu hanyalah tahun 1940-an. Dan kita di negara kita juga sedang dijajah oleh British. Dan ini pemandangan umat Islam yang dihantar ke Siberia. Mereka tidak dibenarkan membawa harta mereka. Mereka dihantar dengan kereta api. Sebagian mereka mati dalam perjalanan, sebagian mereka mati bertimbun-timbun di Siberia. Dan tuan-tuan, kita lihat, inilah rupanya umat Islam di Siberia, yang kemudiannya mereka mati kelompok demi kelompok sebab tidak disertakan dengan makanan yang mencukupi. Kesejukan yang sangat-sangat sejuk di hujung dunia, dan mereka sengaja dibiarkan kematian yang menempa mereka. Tuan-tuan, ketika Stalin memerintah, Stalin sangat jahat, tuan-tuan. Dia masuk ke Crimea. Crimea ialah negara Islam yang tulen, yang kemudian mereka membunuh sebanyak 93,000 umat Islam di Crimea. Sehingga hari ini kita lihat Crimea telah kehilangan umat Islam. Crimea ialah negara Islam yang kemudiannya telah dibunuh oleh Rusia apabila mereka memerintah, dan itu berlaku dari tahun 1944. Cukup sayang, tuan-tuan, umat Islam yang tidak keluar daripada kampungnya akan ditarik dengan kereta kebal mereka dan digilis dengan kereta mereka. Dan kematian umat Islam di Dagestan dan Chechnya sebanyak 34 juta yang kita tidak pernah sampai berita pada negara kita. Sedangkan umat Islam sebagai satu yang sama, apabila kita sakit di sana, maka anggota lain juga harus merasakan sakit. Tuan-tuan, masjid kita diruntuh sepanjang seluruh kawasan Rusia, daripada Uzbekistan sampai ke Xinjiang, sampailah kepada Chechnya, semuanya dibunuh dan diruntuhkan masjid kita. Dan masjid kita diruntuh sebanyak 2,700 buah masjid yang diruntuhkan. Kalau tuan-tuan pernah pergi ke Samarkand, tuan-tuan lihat masjid yang cantik, masjid yang baru, itu masjid yang baru dibina berdasarkan pada tampak yang sama sebab masjid lama telah diruntuhkan. Kalau tuan-tuan pergi ke Bukhara,
Kita lihat bangunannya cantik, itu baru saja dibina, sedangkan yang asalnya telah dimusnahkan oleh Rusia dalam masa yang sangat lama, selama 74 tahun. Tuan-tuan, jangan terpengaruh dengan sosialisme. Kita umat Islam, kita tidak berpengaruh apa yang mereka sebut, sebab mereka telah contoh di Rusia. Mereka mengasaskan sosialis dan mereka mengatakan sosialis adalah sama rata. Rupa-rupanya sama rata adalah pemimpin yang rakyat dibunuh satu persatu. Dan inilah model yang ingin dibawa ke Asia Tenggara. Dan Indonesia hampir-hampir terperangkap apabila Parti Komunis Indonesia berkuasa selepas Indonesia merdeka, dan Rusia sudah hampir masuk Indonesia tetapi diselamatkan oleh Allah SWT, dan kita selamat. Indonesia, bangsa yang sama dengan kita, terselamat daripada komunis sebagaimana mereka lakukan di Rusia, mereka ingin lakukan di Indonesia. Ketika mereka masuk ke Indonesia, guru-guru pesantren, pelajar-pelajar pesantren, santri dibunuh, dan itulah sebahagian daripada sifat yang sama yang mereka lakukan di Rusia satu masa dulu. Dan tuan-tuan, harus kita lihat masjid yang kita bina di seluruh negara Islam diruntuhkan, sebahagiannya dirosakkan, sebahagiannya dijadikan kandang haiwan, dan lebih banyak mereka jadikan kandang khinzir untuk menghina Islam di Rusia. Itulah negara yang kita bincang ini. Dan kitab-kitab kita dibakar, Al-Quran dibakar. Yang masih ditinggal ialah mereka yang tanam buku ini, kitab di dalam bumi. Mereka letakkan dalam bekas dan tanam dalam bumi, dan selepas Rusia telah berakhir, mereka buka kembali, dan itulah masih terdapat saksikan kitab-kitab sejarah warisan kita yang lama masih terdapat ini. Ke penjajahan USSR ke atas umat Islam, kita lihat kekuatan Islam ialah dengan tarekat. Umat Islam tidak mempunyai senjata yang kuat. Mereka turun daripada negara mereka, berjuang menentang Rusia yang besar ini dengan hanya untuk syahid. Itulah bangsa yang tidak pernah takut mati, ialah bangsa Chechen dan bangsa Dagestan. Negara yang mereka bina tidak pernah tercapai sampai sekarang. Mereka telah mentarikhkan bumi ini bumi untuk melaksanakan syariat Allah sepenuhnya, tetapi tidak pernah berjaya sampai hari ini. Dan kita, negara yang tenang ini, negara yang tidak sebagaimana mereka, tetapi apakah kita bercita-cita untuk melaksanakan negara Islam sebagaimana mereka lakukan dalam darah dan air mata? Dan di manakah kita dalam perjuangan ini? Kita boleh sukat di manakah kita duduk apabila kita melihat sejarah perjuangan mereka sangat-sangat kental. Mereka menghadapi bangsa yang sangat kuat. Dan hari ini kita lihat terus diteruskan dalam sepanjang sejarah mereka, mereka menentang penjajahan Rusia ke atas umat Islam. Akhirnya Rusia telah pecah. Pada tahun 1979, dia ingin membesarkan lagi kawasannya. Dia masuk kawasan Afghanistan. Afghanistan ditakluki oleh Rusia. Dan pada masa itu Saudi bersama dengan Amerika melatih satu kumpulan bernama Taliban. Dan mereka berikan roh perjuangan Salafi untuk mereka menentang Rusia, yang akhirnya Salafi telah menang dengan nama Taliban. Dan Taliban juga tidak kurang membuatkan kemusnahan di Afghanistan, sebab mereka di belakang ialah Amerika. Dan sekarang Amerika menguasai Afghanistan, dan kemudian mereka memerintah Afghanistan dengan polisi mereka, dan mereka keluar sekarang untuk memberikan ruang kepada Taliban baru untuk masuk Afghanistan. Dan sejarahnya adalah sejarah yang ada hubungan dengan umat Islam di Afghanistan. Rusia yang masuk ke situ telah dihalang keluar oleh Taliban bersama mereka dan Saudi. Dan tuan-tuan, ini ialah tentera Rusia yang masuk Afghanistan dan ditentang oleh yang melatih satu kumpulan pelampau bernama Taliban. Taliban diberikan roh melalui Saudi dengan roh Salafi, dan mereka telah berjuang di Afghanistan sehinggalah Rusia telah jatuh dan Amerika menguasai Afghanistan. Apa yang berlaku, tuan-tuan? Taliban bukan sebagaimana yang kita sangkakan. Dia asalnya penganut mazhab Hanafi, melakukan tarekat. Tetapi apabila roh Salafi diberikan mereka, mereka tidak lagi berdalam bentuk yang lama, tetapi mereka menjadikan Salafi perjuangan kaidah sebagai perjuangan mereka yang melakukan kemusnahan
di Afghanistan. Dan akhirnya tuan-tuan, kita lihat USSR ketika pemerintahan Presiden Gorbachev yang telah mengaku kalah, dan bukan kalah kepada mereka semata-mata, tetapi negaranya telah pecah 15. Negara USSR telah pecah 15, termasuklah negara-negara Islam yang membebaskan, tetapi dia tidak membebaskan Chechen dan juga Dagestan. Inilah sejarah yang kita ingin kenal ketika pemerintahan Gorbachev. Umat Islam disesa, dibunuh, dan dilakukan kezaliman yang melampau di kedua kawasan tadi. Akhirnya pecahlah negara USSR, dan sebanyak 15 negara telah pecah. Dan apakah yang berlaku? Chechen inginkan kemerdekaan supaya mereka dapat melaksanakan negara Islam yang bebas, merdeka. Tetapi Rusia merdekakan Uzbekistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Turkmenistan, tetapi tidak membebaskan Chechen dan Dagestan. Maka peperangan sekali lagi berlaku. Peperangan berlaku, dan rakyat umat Islam dibunuh begitu lama. Mereka dihalau sekali lagi, dan mereka hidup dalam pelarian begitu lama. Dan kita nak sebut satu masalah yang sangat kritikal. Dan tuan-tuan dengar betul-betul apa yang saya sebut di sini ialah masalah asal yang telah selesai, tetapi dihadapi oleh satu masalah besar, yaitu masalah yang Taliban yang dibayai oleh Arab Saudi, yang meniupkan roh Salafi, dan mereka telah berjuang dan mentakfirkan orang lain. Dan mereka mengatakan orang Afghanistan yang asal ialah orang yang telah sesat, dan mereka lah yang benar. Dan mereka menubuhkan Al-Qaeda, mereka menubuhkan ISIS untuk tujuan bukan untuk Islam, tetapi untuk membina satu buah negara Islam baru yang mereka sebut negara Islam ISIS. Dan inilah pemimpin Al-Qaeda, yang di belakangnya lah Amerika, Saudi, dan Qatar, yang membiayainya, dan jurulatihnya lah Yahudi. Maka mereka merajalela di Afghanistan, yang kita tidak sangka mereka daripada kumpulan Hanafi telah bertukar menjadi kumpulan Salafi, dan mereka menjadi masalah besar kepada Chechnya dan juga kepada Dagestan, sebab mereka isytiharkan negara ini negara kafir Harbi. Oleh itu tuan-tuan, kita lihat inilah ulama Chechnya, Ahmad Kadyrov, yang telah dikatakan kafir oleh Salafi, sedangkan dialah yang menegakkan Islam, yang ingin menegakkan negara Islam di Chechnya. Al-Qaeda datang dan membunuh tokoh ini, dan apabila mereka cap orang itu adalah kafir, mereka dengan semenangnya datang untuk membunuh. Dan tuan-tuan, diganti oleh anaknya Ramdan Kadyrov, yang sangat-sangat komited dengan Chechnya, untuk membebaskan Chechnya dan untuk menjadikan Chechnya sebagai negara Islam. Tetapi dia menghadapi masalah yang baru, yaitu masalah Salafi yang sedang berjuang untuk mengambil negara ini untuk dijadikan negara ISIS. Dan inilah sumpah yang diberikan oleh Ramdan Kadyrov, yang mengatakan dia bersumpah untuk menghancurkan kumpulan Salafi ini, sebab kumpulan inilah untuk menghusakkan ataupun untuk menjatuhkan kerajaan Kaukasus yang dibina, yang ingin dibina sebagai negara Islam di sini. Dan inilah Mufti Chechnya. Mufti Chechnya telah membuat fatwa bahawa Salafi Wahabi diharamkan di Chechnya. Begitu juga Mufti daripada Dagestan mengeluarkan fatwa yang sama, bahawa Wahabi diharamkan di Dagestan. Dan di Malaysia juga ada mufti yang sependapat, walaupun ada tidak semua pendapat. Indonesia juga membukakan fatwa yang sama, sebab keganasannya berlaku di Indonesia melalui GI daripada sumber yang sama. Dan inilah yang dihadapi masalah oleh Chechnya dan juga oleh Dagestan, sebab datang daripada umat Islam sendiri yang ingin menjatuhkan kerajaan Islam. Dan tuan-tuan, ini ialah pejuang umat Islam Chechnya yang menentang Rusia. Apabila Rusia telah menjajah Syria, maka mujahidin ini telah datang ke Syria untuk menentang Rusia. Tetapi ketika di Syria mereka bergabung dengan ISIS, mereka telah bertukar wajah.
Mereka asalnya pejuang untuk menentang Rusia di Chechnya. Tetapi apabila mereka sampai di Syria, mereka telah diberikan roh supaya menentang negara mereka sendiri. Dan itulah yang dihadapi oleh negara Kaukasus, ialah menghadapi rakyatnya sendiri yang ingin menjadikan negara Chechnya dan negara Dagestan sebagai negara Salafi, dan inilah yang menjadi masalah besar kepada negara tersebut. Dan apabila mereka kembali ke Syria, mereka bukan menjatuhkan negara Rusia, tapi mereka menjatuhkan negara mereka sendiri. Asalnya mereka berjuang menentang Rusia, tetapi bila mereka pergi ke Syria, mereka balik dan mereka ingin menjatuhkan negara mereka sendiri. Dan kita bimbang kalaulah perkara seperti ini berlaku negara kita, sebab kita ambil iktibar apa yang berlaku di Dagestan dan Chechnya, di Chechen, sangat-sangat menakutkan. Dan mengikut Putin yang telah menzalimi umat Islam, dia mengatakan bahawa, wahai umat Islam Chechnya, bahawa kamu tahu tak siapakah di belakang Al-Qaeda, siapakah di belakang ISIS? Di belakang ISIS ialah Amerika yang mengasuh mereka untuk menghancurkan kamu Islam. Siapa kata? Putin yang memusuhi Islam. Apa yang dia kata ini mungkin benar, mungkin tidak benar, tapi kita lihat apakah yang berlaku. Kita lihat bahawa Putin mengatakan ISIS tak pernah menentang Yahudi. Kamu tahu Islam bahawa anjing tidak pernah menggigit ekornya, dan ISIS yang berjuang untuk Islam tetapi tidak pernah menentang Yahudi. Apakah kamu faham? Kata Putin. Mari kita renungi. Dan kata orang ini, Karen Armstrong mengatakan Wahhabism ini ataupun ISIS ini ialah satu kumpulan yang ditubuhkan oleh Saudi di bawah nasihat Amerika, dilatih oleh Yahudi dan menggunakan uang kotor. Tujuanlah untuk menghancurkan negara umat Islam tradisi, untuk membina sebuah negara Islam baru yang mereka sebut sebagai negara Islam. ISIS yang telah merebak ke seluruh dunia, sampai ke Afrika, sampai ke Eropah, sampai ke Indonesia dengan nama GI, sampai ke Filipina dengan nama Abu Sayyaf. Kumpulan yang sama. Yang saya mati, inilah yang disebut oleh Clinton. Harry Clinton bersama dengan Clinton pernah untuk merebut jawatan Presiden Amerika 4 tahun lepas, 5 tahun lepas. Akhirnya dimenangi oleh Clinton, dimenangi oleh Trump. Apabila mereka berdebat, maka kata Trump, yang menubuhkan ISIS Qaeda ialah kamu, wahai Hillary Clinton, dan kamulah yang bertanggungjawab untuk menghancurkan umat Islam dengan melalui pertubuhan ISIS, Al-Qaeda, GI, kata Trump. Bila dua perompak bergaduh, kita tahu kambing siapa yang dicuri. Kalau dia tidak bergaduh, kita tak tahu. Dan sekarang kita tahu bahawa ISIS dibiayai oleh Salafi Saudi dan Qatar, tujuan untuk menghancurkan Islam itu sendiri. Maksud saya Islam tradisi. Dan kata Trump, dogs never bite their own tail, sama seperti disebutkan oleh Putin tadi, bahawa anjing tidak pernah menggigit ekornya sendiri. ISIS negara Islam, kumpulan Islam, tetapi tidak pernah menyerang Yahudi. Apakah sebenarnya maslahatnya dan rupa-rupanya yang mengasuh, yang melatih ISIS ialah Yahudi. Subhanallah. Tuan-tuan, apabila kita melihat Allah mengingatkan la tajidul mu'minuna kafirin awliya, orang mukmin tidak mengambil orang kafir sebagai pemimpin, sebagai teman, sebagai pelindung. Dan kita lihat bagaimanakah ISIS menggunakan Amerika dan dilatih oleh musuh Islam, dan ini dipesan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Quran. Apa yang berlaku tuan-tuan dalam masa yang singkat ini tidak dapat kita sangkakan. Apabila umat Islam dimusuhi selama ratusan tahun, dan termasuk Rusia juga dihimpit oleh kuasa besar lain, dan dia memerlukan pertolongan Islam. Dengan sikap ini, dia menunjukkan sikap yang lunak kepada umat Islam, dan dia mula berbaik dengan negara yang dia zalimi. Putin mula melakukan sikap yang lunak kepada umat Islam, menjadikan Ramzan Kadyrov ini sebagai agennya untuk melunakkan hati umat Islam, termasuk Turki, Saudi ataupun Iran. Dan tuan-tuan, di atas dasar inilah kita lihat umat Islam dapat mengembangkan sedikit nafas, dapat menghilangkan nafas yang ke apabila mengiktir ulama kita.
Sebelum ini dia membunuh, tetapi dalam sikap 10 tahun lepas dia telah mengiktiraf kewujudan ulama kita. Dan kita lihat mereka bergambar dengan ulama kita. Di tengah-tengah ialah Mufti Moskow. Mufti Moskow mengatakan dalam masa 10 tahun, apabila Islam diberikan ruang, masjid dibina kembali, dan umat Islam sedang berkembang dengan cepat di Chechnya dan di Dagestan. Masjid diruntuh, dibina kembali. Dan yang menariknya lah, yang Putin meruntuhkan masjid, dia yang bina kembali semula ini. Satu perkara yang tidak pernah kita dapat gambarkan, Rusia yang meruntuhkan masjid, sekarang mereka membina kembali, bukan tujuan ikhlas tetapi tujuan untuk mendapat sokongan daripada umat Islam. Dan inilah perkembangan terbaru. Dan jangan heran tuan-tuan, kalau kita kecilnya hari ini Grozny, dan kita lihat masjid baru dibuka. Masjid yang gemilang ini dibuka dan diresmikan oleh Presiden Rusia yang sangat musuh Islam, tetapi dia tunjukkan sikap lunaknya untuk masa ini. Sebenarnya dia ada muslah politik yang sangat licik. Dan inilah Kadyrov yang sedang berjuang kembali untuk membina negara Islam kembali apabila dia diberikan ruang oleh Rusia sekarang. Dan oleh sebab itu tenteranya diwajibkan berjanggut. Janggut wajib dalam mazhab Hanafi. Tentera yang mencukur janggut akan dipecat. Dan tenteranya diwajibkan bersolat berjemaah subuh setiap hari. Tentera yang tidak bersolat subuh akan dipecat. Mereka menghati bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah, bulan-bulan yang diharamkan. Bulan Muharram, bulan Rajab, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, ini ialah bulan-bulan haram. Mereka tidak berperang. Adakah tentera negara kita mengamati bulan-bulan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tadi? Tetapi tentera di Chechnya, mereka mengerti bulan-bulan yang Allah haramkan. Saya tidak tahu negara lain yang mengerti bulan-bulan haram ini kecuali Chechnya dan Dagestan hari ini, tuan-tuan. Dan dia ingin membina sebuah negara Islam apabila dia diberikan ruang oleh Putin hari ini. Dan dia menghadapi masalah yang besar. Apabila ada cita-cita untuk mendirikan Islam, maka kita lihat musuh Islam datang melalui gay, melalui LGBT, dan kita pastikan perkara yang sama datang ke negara kita. Apabila ada perkataan LGBT ini, maksudnya ada unsur luar yang datang untuk menghancurkan Islam negara kita. Dan dia juga menganjurkan majlis maulud pada bulan lepas. Ketika datang bulan Rabiul Awal, dia telah merayakan maulud Nabi. Dan bagi Salafi, dia adalah kafir sebab dia telah merayakan maulid Nabi, dan bagi Salafi perbuatan itulah kafir. Subhanallah. Dan oleh sebab itu tuan-tuan, dia telah mengumpulkan seluruh ulama dunia berkumpul di Chechnya, dan untuk mencari siapakah sebenarnya yang benar dalam Islam. Dalam sebab itu dia melihat apakah hukum meraihkan maulid Nabi dan siapakah ahli sunnah jemaah. Daripada 300 mufti dunia dikumpulnya di Grozny, termasuklah Rektor Azhar, termasuklah ketua ulama Mesir. Setiap negara Islam menghantar wakil masing-masing. Mereka telah berkumpul di Grozny dan berbincang selama beberapa hari untuk menentukan siapakah yang benar di antara Salafi dengan ahli sunnah jemaah. Dan tuan-tuan, mereka telah berbincang berbagai pertentangan, dan akhirnya mereka mengisytiharkan resolusi mereka yang seperti berikut. Saya tutupkan majlis ini dengan resolusi yang dibuat oleh seluruh ulama kita di Grozny pada tahun 2016 pas. Mereka mengatakan ahli sunnah jemaah hum asyarah wal maturidiyah bi mazhab al-i'tiqad, dan yang diiktiraf oleh ulama Islam di Grozny ahli sunnah jemaah ialah daripada kumpulan Asy'ariyah dan Maturidiyah dalam konteks mazhab i'tiqad, dan daripada mazhab syariah fiqh, maka al-mazahib al-bah yang fiqhiyah iaitu Hanafiyah, al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah dan Hanabilah. Dan dalam konteks fiqhiyah, ahli sunnah yang diiktiraf oleh majmu' ada oleh masyarakat ulama ini ialah daripada 4 imam mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Adapun mazhab Sufism yang diakui ialah
aliran Syekh Junaid Baghdadi, dan inilah yang membentuk kumpulan Ahlussunnah wal Jamaah. Maka dengan sendirinya terkeluarlah Salafi daripada kumpulan ini. Maka Samudi begitu marahnya terketa-keta, sehingga mengatakan majlis ini ialah majlis syaitan, dan yang menyokong mereka antaranya ialah Syekh Yusuf Qaradawi yang juga tidak bersetuju, dan dia tidak bersama dengan majlis ulama di Grozny, dan itulah sebahagian daripada bincangan Islam, dan yang tuan-tuan boleh baca sebahagiannya daripada buku saya, dan saya tidak boleh memanjangkan. Dan inilah perbuatan ataupun yang mereka sebut sebagai tokoh-tokoh yang menentang keputusan ulama kita di Grozny. Dan saya tutupi majlis ini dengan meminta maaf banyak-banyak, dan dengan apabila taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih sarwana was. Dan buku yang masih ada di belakang boleh tuan-tuan dapatkan, dan itulah sebahagian daripada buku yang saya tulis. Tujuannya adalah untuk sama-sama kita menikmati ataupun memikirkan masalah umat Islam sejagat. Wallahu a'lam. Alhamdulillah peserta program kita pada hari ini. Untuk maklumat awal sebelum saya masuk dalam grup hari